Yang ni manusia dan jin. Sebab dia sakolain, taklif. Dalam keadaan kosong daripada kekufuran dan iman. Kemudian dia, Allah SWT, menitahkan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran, dengan Allah membiarkannya. Yang Allah SWT tidak memberi taufik. Ada yang beriman dengan perbuatan pengakuan dan pembenarannya, dengan taufik dan pertolongan Allah SWT. Jadi hal ini Imam Abu Hanifah nak menyatakan bahawa kita ni asalnya kosong lah, tidak dilahirkan dalam keadaan dipaksa, ataupun dalam keadaan jabak ataupun terserah kepada diri kita, mana kita boleh menentukan keadaan diri kita itu. Tetapi kita ni diciptakan tanpa ada kekufuran dan iman. Itu asal. Cuma bila manusia itu menjadi balik, dipanggil sebagai mukallaf, orang yang boleh menerima hukum, melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, maka pada ketika itu dia tu lagu mana, menerima ataupun tidak kebenaran tadi, ataupun dia menolak. Kalau orang itu menerima kebenaran itu, berarti dia mengikut hidayah Allah SWT. Sebaliknya kalau dia menentang, berarti dia menolak kebenaran yang Allah SWT tunjukkan kepada dia. Kemudian Allah SWT mengeluarkan zuriat Adam dari tulang sulbinya dan menjadikan mereka orang yang berakal. Kemudian Allah menitahkan kepada mereka dan menyuruh mereka beriman dan menegah mereka dari kufur. Mereka mengakui ketuhanan Allah SWT, maka itu berarti mereka beriman. Mereka dilahirkan dengan fitrah itu. Sesiapa yang kufur selepas itu, berarti dia telah menukar dan mengubah, yakni fitrahnya. Sebaliknya, sesiapa yang beriman dan membenarkan, berarti dia tetap teguh. Dia tetap dan teguh di atasnya. Jadi perenggan kedua ni, ini balik kepada cerita di alam arwah dulu. Balik di cerita di alam arwah itu merujuk kepada surah Al-A'raf 172 dalam nota 33. Panggil zaman Alastu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Jadi di zaman Alastu ni Allah SWT telah tanya dah kita. Mana Allah SWT telah keluarkan zuriat Nabi Adam daripada sulbi Nabi Adam. Allah SWT berbicara dah, tanya. Jadi mana kita di alam arwah itu, mana kita sudah mengaku bahawa Allah itulah pencipta kita, Rabb kita. Kemudian lahir ke dunia dalam keadaan kita sudah teringat dah apa yang terjadi di dalam arwah dulu. Jadi dua perenggan ni berkenaan dengan asal kejadian kita, fitrah kejadian kita, iaitu kita mana kalau budak tu maknanya kosong. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi atas kepada ibu bapa lah yang menentukan jadi Yahudi ke, jadi Nasara ke, jadi Majusi ke, atau balik kepada fitrah Islam dulu. Jadi mana di situ adil Allah SWT. Allah SWT adil, mana dia tidak memaksa orang itu dengan iman, tidak memaksa dengan kufur. Walau bagaimanapun di antara limpah kurnia Allah SWT, dia telah buat perjanjian dengan kita di zaman arwah alam Alastu itu, mana kita pernah
memberi pengakuan Allah SWT itu sebagai pencipta kita. Cuma orang akan katalah, bila kita teringat, bila benda ni terjadi kita teringat. Jadi kita kata pas Nabi-Nabi mari tu buat apa? Nak mengingatkan balik kepada kita perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah SWT di alam arwah tu, Allah SWT telah hantar rasul-rasul, telah turunkan kitab-kitab siapa agama kepada kita ni untuk mengingatkan balik kepada kita tentang perkara ni lah. Perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum itu. Antakulu yaumal qiyamah. Kamu kata di akhirat tu, yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami lalai tentang hakikat tauhid, tak tahu. Maknanya dengan kita hantar rasul-rasul, dengan mari rasul-rasul, dengan diturunkan kitab-kitab itu, maka itu mengingatkan balik kepada kita perjanjian. Cuma kita katalah usah ke ahli arwah. Kalau kita perangai kita umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita pun tak ingat gapo. Macam mana lah? Maksudnya macam mana? Roh tu macam mana? Dia ada akal tu dia masa dia perjanjian dengan Tuhan. Mana akal tu ada tu? Mana Allah SWT beri akal pada mereka nak memikir pada waktu tu. Keadaan macam mana dia jenis? Tak tahulah, moga tu boleh ayatnya. Besar tak ingat tu macam mana keadaan. Moga sampai alastu, sampai alam arwah ni. Kejadian kita lagu mana tahu. Hak tu. Cuma hak hakikat, hak agama tu lagu tu lah. Kita ni maknanya dari segi bermula dengan hak baru. Cuma dalam diri manusia tu dia ada satu fitrah cenderung kepada tauhid. Nak mengakui ada Tuhan, hak tu ada. Cuma syaitan itulah ia pitah semacam. Pitah semacam. Syaitan, hawa nafsu, ataupun syubhah yang ada dalam akal fikiran kita rasa kita lebih pandai. Mana orang ni dia dua masalah lah, syubhah dengan syahwat. Kadang-kadang orang tu sesat sebab apa? Sebab memang dia suka hidup dalam keadaan tak ada agama berpoya-poya. Satu lagi dia bijak pelajar. Semua benda dia nak persoal. Mana kalau agama kata lagu ni, dia cuba nak lawan lagu ni. Dia kata hak logik betul lagu ni. Itu syubhat. Keliru. Satu lagi syahwat, hawa nafsu. Jadi di perjanjian dalam alam arwah itu sebenarnya nak menunjukkan kepada fitrah kita asal lagu tu. Mana kita pada hakikatnya tu pernah mengakui buat perjanjian dengan Allah SWT, mengaku di hadapan dia kita ni hamba dia roh kita. Cuma mari atas dunia kosong. Ibarat kita kata, ibarat mana kalau kita naik sebutir kapal ramai-ramai ni, kapten kata ni jabir seseorang ambil kosong. Isi ke apa boleh isi. Mana semua lagu tu. Tapi kalau orang ni ada bahagian sikit pada dia, itu tidak adil. Tidak adil. Mungkin kalau ada sikit pada dia tu, maka dia tak payah cari lah pada dia ada. Tapi Allah SWT lahir kita ni dalam keadaan kosong ni, mana atas kita. Atas kita, atas ibu bapa yang menentukan mana-mana arah dia nak bawa. Dan Allah SWT berkaki akal kepada kita. Jadi fitrah asal manusia itu memang mengakui agama tu, Allah sebagai pencipta. Dia buku mana pun orang kita kata dah, orang apa, kalau tak mengaku Tuhan pun dia nak ada ketundukan tu. Dia apa, orang dia kata lah apa tu, komunis Rusia tu bukan kamak seorang lagi. Stalin. Dia pun tunduk di depan patung kamak. Maknanya walaupun dia kata tak ada agama, tapi jenis perasaan nak tunduk kepada sesuatu tu ada. Rasa takut sepohok agama animisme.
dia ada benda orang kata supernatural tu, benda luar daripada panca indera kita tu ada juga dia nak tunjuk. Cuma demo ni salah. Habis itu reka-reka lah. Perbuatan manusia adalah dengan ikhtiarnya. Allah SWT wiakar kepada kita untuk memilih. Walam yujbil ahadan min khalqihi 'ala al-kufri wala 'ala al-iman. Wala khalaqahu mu'mina wala kafira, walakin khalaqahum ashkhasa wal iman wal kufru fi'lul ibad, wa ya'lamu Allah ta'ala ma yakfur fi hali kufrihi kafira, fa idza amana ba'da dhalika 'alimahu mu'mina fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu wa sifatuhu wa jami'u af'alil 'ibadi min al-harakah was-sukuni kasbuhum 'ala al-haqiqah wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa 'ilmihi wa qada'ihi wa qadrihi. Allah Ta'ala tidak memaksa kekufuran ke atas sesiapa pun dari kalangan makhluknya, dan tidak menciptakan mereka dalam keadaan beriman dan kufur. Tetapi Allah menciptakan mereka dalam keadaan kosong. Iman dan kufur itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Mana bila kata Allah SWT tidak paksa, mana Allah SWT pilih lah. Pilih. Dalam ayat Quran banyak. Di sini awak mari ada bab mengikut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Setengah orang allergic, biarlah. Tapi kita jumpa benda putih dengan dia. Nampak kan? Orang lain tak boleh ayat, dia ayat. Orang lain tak ayat, dia ayat. Kita kena terima. Dalil tentang manusia diberi pilihan ialah mensabikan adanya kehendak pada manusia. Mana bila Allah SWT suruh hamba, itu maknanya itu bukti jelas bahawa manusia ni boleh buat. Kalau kata manusia ni dipaksa buat, tak payah suruh lah. Tak payah suruh. Pakai pergi, jadi. Tapi Allah SWT khitab dulu, perintah dulu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mau beriman hendaklah dia beriman. Dan sesiapa yang mau kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang melingkari mereka laksana tembok. Mana apa? Di sini atau itulah setelah mana mari kebenaran, mari Rasul, mari agama kepada dia tu, dia boleh fikir sendiri. Mana agama ni nak diikut, nak atas dia. Tak paksa. Tidak dipaksa orang tu nak beriman ke nak kufur. Tetapi ingat, orang yang zalim tu, mana orang yang mensyirikkan Allah SWT ataupun dia salah guna, tidak meletakkan akal dia tu pada hak sepatutnya, tidak memikir tentang kebesaran Allah Ta'ala, neraka lah. Mana kena ingat. Jadi di sini faman syaa, mana manusia tu dia nak lagu mana, dia boleh pilih. Yang kedua, Allah menitahkan kepada manusia perintah dan larangan. Sekiranya manusia tidak mempunyai pilihan dan kemampuan, tentu ia dikira sebagai taklif di luar upaya. Mana manusia itu ada pilihan dia nak buat apa. Jadi hak dia diberi pilihan itulah maknanya benda tu dalam benda belum dia buat, dalam lingkungan kemampuan dia nak buat. Mana hak Allah SWT suruh kita buat, Allah SWT larang kita daripada buat, berarti hak tu hak kita mampu, patut pada dia. Jadi kalaulah kita ni dipaksa, berarti kita tu tidak ditaklifkan. Ataupun kalau manusia tidak ada pilihan, berarti itu kena buat di luar daripada upaya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Balik kepada ayat tu di akhir surah Al-Baqarah itu.
Yang ketiga, setiap dia melakukan kebaikan akan dipuji dan begitulah sebaliknya. Maknanya menunjukkan kepada adanya pilihan manusia ni, kalau dia buat molek dia dipuji, kalau dia buat tak molek dia dicela. Setiap orang itu merasai sendiri perbuatan yang dilakukannya itu, mana dengan pilihan dan mana yang dengan paksa. Mana kita sendiri boleh rasa. Kalau kita buat ni atas kehendak kita, kau orang paksa kita boleh rasa. Mana budak lah kita boleh tengok dia kata pergi semaya lagi, nyok dia bangun budak. Tapi kata pergi semaya dia cegak situ lagi. Tu je tu. Dia rasa hak dia telah dipaksa. Itu pak dalil bahawa manusia ni ada ikhtiar. Lepas tu iman dan kufur itu perbuatan hamba. Mana setelah dia pilih, dia buat. Lepas tu perenggan berikutnya itu menyatakan bahawa dalam keadaan orang itu kufur, beriman itu tidak terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala tak tahu bahawa orang ni akan beriman nanti. Tidak. Allah SWT tahu dia ni berapa keadaan dia. Dia tidak beriman, kemudian beriman kau ataupun sebagainya. Kemudian perbuatan manusia adalah makhluk. Mana perbuatan manusia itu adalah benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini biasa naik bukit ni, payah sikit ni. Ni benda percambahan utama dengan Mu'tazilah. Perbuatan kita ni Allah SWT cipta. Tadi kita kata perbuatan kita buat. Lepas tu kita buat, kita pilih. Kemudian lagu mana pula perbuatan kita ni makhluk Allah SWT buat. Jadi gini. Masalah benda terjadi itu bukan dalam upaya kita. Tetapi bila kita diberi pilihan dan kita nak buat, itu dalam usaha kita. Mana kita buat. Terjadi benda tu, itu lain cerita. Bukan dalam kuasa kita. Kita tidak mencipta perbuatan kita walaupun benda tu kita buat. Jadi dalam masalah ni, istilah dalam Al-Quran sebut kasbun ataupun buat. Sebut buat. Semua perbuatan hamba sama ada pergerakan atau diam adalah usaha mereka secara hakikat, dan Allah SWT yang menciptakannya. Mana daripada ada ke tak ada tu, itu kerja Allah Ta'ala, cuma kita buat. Nak beri contoh, mudahlah kita kata, masa kita keceh gesek tu dah. Selisih tu kan. Dia punya puting dia tu dah, belerai dia tu dengan tu dah. Kita pelalu je kita. Kira-kira tu. Tapi tercetus api tu pada tu, itu Allah Ta'ala buat. Jadi dari segi usaha, hak tu hak kita. Quran pun nisbah usaha tu hak kita. Tapi hak mencipta tu Allah Ta'ala. Nombor 37 tu kasb atau usaha merupakan gerakan dari dalaman atau jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Mana keinginannya dia nak buat. Lepas tu dia buatlah. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsu dia. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mempunyai apa yang dikerjakan dan menanggung apa yang diperbuat. Cuma ayat ni kalau dia segi arah kasabat dengan iktasabat tu, bapa di sini guna berbeza. Sebab kasabat tu digunakan untuk benda lain, iktasabat tu digunakan untuk benda berat. Sebab apa? Sebab ada alaiha tu, ala berat. Cuma iktasabat tu maknanya melakukan benda kejahatan itu agak payah. Sebab kasabat ni usaha biasa buat. Maknanya Allah nak buat benda baik tu sebenarnya mudah. Tetapi nak buatlah jahat tu dia payah. Itu limpahan daripada Allah Ta'ala juga. Mana dia
Mana sebenarnya orang buat maksiat ni dia banyak nebeng sebenarnya. Dia lawan, dia berperang dengan dalam hati dia. Tapi buat benda baik ni dia pergi gitu. Jadi nak ayat di sini, jiwa tu, diri tu dia usaha. Tetapi benda ia terjadi, terhasil setelah daripada manusia buat ataupun usaha itu, adanya benda itu ciptaan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Mana di sini kamu dan perbuatan kamu itu dalam ciptaan Allah Ta'ala belaka. Di sini kalau kata manusia tu cipta perbuatan dia juga, maka akan dikata wallahu khalaqakum wa ma takhluqun. Jadi maknanya menjadikan benda tu ada, benda tu daripada tak ada kepada ada, itu Allah Ta'ala. Tapi kita buat. Jadi dalam masalah ni, kita sebut tadi, golongan Mu'tazilah itu dikira sebagai majusi umat ni. Sebab apa? Sebab dia kata benda hak baik, benda hak baik ni Allah Ta'ala, benda hak molek tu kita buat. Jadi mengikut Mu'tazilah, perbuatan kita pun kita cipta. Jadi kalau mengikut Mu'tazilah, dia kata macam Firaun tadi, Tuhan suruh dia beriman, tapi tidak terjadi iman tu. Sebab apa? Sebab Firaun menjadi kupu. Dia berlaku pertembungan kehendak kalau mengikut Mu'tazilah. Allah Ta'ala nak beriman, Firaun pun nak kufur. Jadi dia berjaya mencipta kufur dalam diri dia tu. Jadi sebab itulah orang panggil Mu'tazilah ni dia majusi. Sebab dia kira manusia tu ada kuasa juga untuk melakukan perbuatan dia, mencipta perbuatan dia. Ya. Apa yang baik itu dari Allah, apa yang buruk itu daripada. Itu nisbah, ya. Mana kita tidak menyandarkan benda jahat pada Allah Ta'ala. Takkanlah kita nak kata khizi adalah makhluk Allah Ta'ala. Khizi Allah Ta'ala, kita tak kata, walaupun kita kata Baitullah apa dah, tapi kita tidak nisbah. Dalam Quran pun banyak tempat kita jumpa, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang dimurkai. Mana daripada engkau beri nikmat, hal ni engkau dimurkai. Padahal boleh kita nak kata bukan jalan orang yang engkau murkai dah, ataupun jalan orang yang kamu sesatkan. Dalam hadis tu apa? Wa syarru laisa ilaik. Hak benda jahat tidak dinisbahkan kepada engkau. Itu dari segi adab berbahasa lah. Itu bukan bererti, walaupun setengah ustaz tu dia tak setuju apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang daripada diri kita. Itu maknanya dari segi sebenarnya, dari segi beradab hakikatnya kullu min indillah, semua tu daripada Allah Ta'ala belaka. Kalau nak kira Allah Ta'ala belaka, tapi kita dari segi adab tak disebut. Hak Nabi Ibrahim pun ada juga tak? Alladhi wa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dia memberi makan, memberi minum kepada. Wa idza maridtu, bila aku sakit. Tidak kata bila engkau memberi aku sakit, tapi tak, bila aku sakit, fahuwa yashfi, dan dialah menyembuh. Jadi benda hak baik tu nisbah pada Allah Ta'ala dengan tegas lah. Jadi di sini Allah SWT sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mana ada beza di antara mencipta dan buat. Buat dalam apa? Dalam bahasa Melayu kita ni, buat cipta lebih kurang je, tapi kita kena faham gitulah. Adanya perbuatan itu daripada tiada, itu ciptaan Allah Ta'ala.
Ya. Tapi tetap usaha kita. Usaha itu ada. Mana benda itu terjadi setelah kita usaha. Ya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidak kamu lontar ketika mana kamu lontar itu, tetapi Allah lah ya lontar. Jadi tidak kamu lontar, tapi Allah lontar. Maknanya Nabi itu dia usaha aja. Pada terjadi orang itu, pada pergi kata panah itu ataupun mati orang itu Allah Ta'ala.